سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحديث الذي روي عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتورم قدمه، ولما قيل له أفلا أليس قد جعل الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sidang jamaah, para hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati lagi dikasih sekalian. Pertama-tama kalinya marilah terlebih dahulu kita melafazkan kesyukuran yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia daripadanya kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang berbagai, terutamanya nikmat iman dan Islam yang menjadi dasar dalam kehidupan kita. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk kita beramal dan beribadat agar kita memperolehi redha dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beramal dan beribadat kepada Allah, beliau beramal secara bersungguh-sungguh. Sebab itu, kalau kita kembali kepada sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Al-Mughirah ibn Syu'bah, katanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta tatawarrama qadamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa bangun pada waktu malam untuk beramal dan beribadat. Kadang-kadang Nabi beramal dan beribadat sehingga bengkak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bengkak kedua belah kaki baginda sallallahu alaihi wasallam, yang memperlihatkan kepada kita kesungguhan dalam beramal. Kita kadang-kadang untuk berdiri dalam jarak waktu yang singkat, kadang-kadang kita tak mampu. Sebagai satu contoh, bila kita pergi dekat pejabat pos atau tempat-tempat yang kita kena menunggu lama, kadang-kadang kita tak larat untuk berdiri lama. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun sembahyang malam, dikatakan Nabi membaca ayat Al-Quran. Ada pernah satu malam, seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud, dia bangun pada waktu malam, dia pergi ke rumah Nabi, dia dapati Rasulullah sedang membaca Al-Quran dalam sembahyang. Lalu dia ikut sama. Bila Rasulullah bersembahyang habis surah Al-Baqarah, dia berharap Rasulullah rakaat selepas itu. Tapi bila habis Baqarah tak rakaat juga. Baqarah tu dekat 2-3 juzuk tu. Begitu juga bila habis Baqarah masuk surah yang keseterusnya,
Al-Ma'idah pun tak rokok juga. Bila masuk surah An-Nisa, sebahagian besar daripada surah An-Nisa barulah Rasulullah rokok. Dan rokoknya pula sama panjangnya dengan berdiri. Sujudnya pula sama panjang dengan rokoknya. Begitu sehingga satu malam Nabi bersembahyang bengkak kaki baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila dikatakan kepadanya, alaysa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, tidakkah Allah telah mengampunkan segala dosamu yang terdahulu dan terkemudian? Maksudnya tak perlulah kamu bersusah payah untuk beramal, untuk beribadah, kerana dosa-dosamu, salah silap yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diampunkan oleh Allah. Sehingga Nabi sebenarnya dia seorang yang tidak ada dosa. Dosa yang terdahulu dan dosa yang terkemudian, andai kata berlaku salah silap akan diampunkan. Tetapi apa jawab Nabi? Nabi berkata, afala akuna abdan syakura, tidakkah layak untuk aku jadi seorang yang benar-benar bersyukur kepada Allah? Dalam arti kata melipat gandakan lagi amalannya, kerana berharap supaya dia menjadi seorang yang benar-benar bersyukur kepada Allah. Kalau kita yang berada di tempat Rasulullah, boleh jadi kita guna peluang itu untuk bercuti. Pasal apa? Pasal dah tak ada dosa dah, tak perlu lagi buat amal ibadat.